تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-114 dan juga ayat yang ke-115, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat orang lain daripada menggunakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, dan dalam masa yang sama berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid tersebut. Oleh yang demikian, kata Allah, tidak sepatutnya dibenarkan masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan khaifin, melainkan orang yang masuk dalam keadaan takut. Mereka yang melakukan perbuatan menyekat orang lain daripada menggunakan masjid untuk menyebut nama Allah, kata Allah, lahum fid dunya khizyun, mereka itu akan beroleh kehinaan di dunia. Di dunia mereka akan memperoleh khizyun, yakni kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di hari akhirat kelak pula mereka akan menerima azab siksa yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriq wal maghrib, dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang memiliki al-masyriq. Masyriq ini timur, yang memiliki timur, wal maghrib, dan juga barat. Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki timur, dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang memiliki barat. Dan dinamakan solat waktu maghrib kerana matahari condong, matahari tenggelam di sebelah barat, bukan timbul di sebelah barat. Maknanya matahari timbul tenggelam di sebelah barat menandakan masuknya waktu maghrib. Dan dinamakan maghrib itu dengan nama barat. Oleh itu kata Allah, walillahil masyriq wal maghrib, dan Allah jualah yang memiliki timur dan juga barat. Oleh itu, ke arah mana sahaja kamu arahkan diri kamu, maka di sanalah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas miliknya, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Khairiyah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya yang Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan untuk kita. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut insyaallah menjadikan kita insan yang lebih baik di sisinya, dan juga insan yang lebih baik untuk mendapat keampunan dan juga keredaannya insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana yang dimaklumkan oleh Abang Waris tadi, kita baru sahaja kehilangan seorang tokoh ulama yang terkemuka di dunia, yang diberi nama dengan nama Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi merupakan ulama yang banyak mencetuskan pembaharuan dalam dunia ilmu fiqh, terutamanya fiqh contemporary, termasuklah fiqh yang berkait dengan zakat, termasuklah fiqh yang berkait dengan kenegaraan, dan juga termasuklah
hukum hakam fiqh yang berkait dengan kehidupan Muslim sebagai minoriti di negara-negara Barat, terutamanya pada ketika ini. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi berasal daripada Mesir. Ijazah sarjana muda dia, ijazah master dia dan juga PhD dia, kalau tak silap saya, daripada Al-Azhar, yang merupakan universiti antara universiti yang terkemuka di dunia. Dan dalam masa yang sama Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini juga terlibat dalam, kita kata, dalam Kesatuan Ulama Sedunia yang diasaskan, yang mana di dalam Kesatuan Ulama Sedunia itu dibuat berbagai-bagai program dalam usaha untuk memastikan umat ini dapat mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka. Dilahirkan di Mesir, tetapi dia merupakan orang yang berada dalam buangan, kerana dia tinggal di kota, dibuang oleh kerajaan Mesir. Dia tak balik lama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia hanya sempat balik ketika mana jatuhnya Hosni Mubarak, yang mana ketika itu Mesir dipimpin oleh Muhammad Morsi. Dia balik pada ketika itu, menyampaikan khutbah dan menjadi imam solat Jumaat di dataran Tahrir, ataupun disebut juga sebagai Tahrir Square, setelah berjaya meraihkan kita kata kejayaan parti Islam memerintah pada ketika itu di Mesir. Tak lama kemudian pimpinan Muhammad Morsi digulingkan, dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi sekali lagi terpaksa hidup dalam buangan, dan dia tinggal di negara Qatar sehingga ke akhir hayat beliau, sehingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hanya kerana mempertahankan sebuah kebenaran, dia dibuang negeri. Bahkan dia dihukum mati. Dihukum mati dalam keadaan dia tiada di hadapan mahkamah untuk membela diri, kerana dia hidup dalam buangan. Dan ramai dalam kalangan ulama-ulama Mesir ataupun tokoh-tokoh yang terkemuka di Mesir ni, mereka hidup dalam buangan. Disebabkan kerajaan Mesir pada ketika itu memang sangat strict dan juga sangat tegas, terutamanya dengan para ulama yang mengkritik pentadbiran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerintah dan juga pemimpin pada ketika itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan melimpahkan kurnianya kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi di atas jasa dan juga pengorbanan beliau, serta buku-buku beliau yang beliau karang, yang menjadi rujukan dunia Islam. Tak kira di mana-mana universiti sekalipun, buku dia merupakan antara buku, kitab yang dia tulis merupakan antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang yang dinamakan sebagai bidang fiqh. Dan karya dia yang paling agung adalah Fiqhul Zakat, fiqh yang berkait dengan zakat, kerana di dalamnya terkandung beberapa perkara-perkara penting yang berkait dengan zakat, yang berkait dengan pembaharuan dalam bab yang berkaitan dengan zakat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rahmatnya, melimpahkan kurnianya kepada orang-orang soleh dalam kalangan kita. Dan mudah-mudahan kita pun pada akhir, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil nyawa kita, kita pun dipilih untuk berada dalam kalangan yang terbaik, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita akan sambung pembicaraan dan juga perbahasan kita pada ayat yang ke-114 dan juga ayat yang ke-115 daripada surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas tentang tolak menolak yang berlaku dalam kalangan golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani, yang mana mereka ni saling mendadak-dadak mengatakan bahawasanya mereka itu merupakan golongan yang terbaik dan juga golongan yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka, tidak akan ada orang yang masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan juga beragama Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu tilka amaniyuhum. Demikian itu hanyalah angan-angan kosong belaka. Hanyalah angan-angan yang tidak kesampaian. Kerana apa? Kerana syarat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada perjuangan, memerlukan kepada kepatuhan, dan juga memerlukan kesetiaan kepada segala titah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu kepada mereka, seandainya benar kamu ini merupakan ahli syurga, hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
bawa datanglah bukti yang menyatakan kamu adalah demikian dan juga demikian. Seandainya kamu berada dalam kumpulan yang benar ataupun kamu berada dalam kelompok yang benar. Lalu akhirnya mereka tidak mampu untuk mendatangkan bukti. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala kata sebenarnya fala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang sebenar-benarnya ialah bukan macam tu. Bahkan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni dengan menuruti titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan memasuki agama yang Allah Subhanahu wa taala telah redai, dan dalam masa yang sama dia sentiasa berbuat kebaikan dan juga kebajikan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itulah yang masuk syurga. Kerana mereka memperoleh pahala, mereka memperoleh ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak akan merasa takut ataupun merasa sedih. Jadi ayat yang terdahulu yang telah kita ulas, yakni pada ayat yang ke-111 hingga ayat yang ke-113, ingin memberitahu kepada kita bahawasanya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini bukan berdasarkan kepada kaum masing-masing, bukan berdasarkan kepada kumpulan masing-masing, bukan berdasarkan kepada kelompok masing-masing. Sebaliknya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan menerima agama yang Allah Subhanahu wa taala redai, yakni agama Islam, dan dalam masa yang sama berusaha untuk memenuhi segala tuntutan-tuntutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan selamat yang perlu dipilih oleh semua manusia ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang berbentuk kesyirikan. Perbuatan-perbuatan yang berbentuk kesyirikan, menjauhi segala perkara yang boleh membawa kepada kekufuran, menjauhi segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada kefasikan. Dia kufur, syirik dan juga fasik. Kufur, syirik dan juga fasik, ketiga-tiga benda itu kita nak jauhkan daripada diri kita. Kufur merujuk kepada keengganan kita untuk menerima hukum hakam dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membelakangi agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik, kita menerima agama pada satu ketika, menerima Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama meletakkan pergantungan kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Seperti mana golongan musyrikin Makkah, mereka meyakini bahawa Tuhan itulah, yakni Allah yang mentadbir alam, Allah itulah yang menurunkan menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala itulah yang menerbitkan matahari dan sebagainya. Tapi mereka kata, kami tidak akan tinggalkan berhala, kerana bagi mereka berhala itulah yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggelar mereka dengan golongan musyrik. Kemudian golongan fasik merujuk kepada mereka yang beriman tapi jahat, tuan-tuan dan puan-puan yang berkata. Itu golongan yang fasik. Kufur, syirik dan juga fasik, ketiga-tiganya tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi chances untuk selamat adalah kelompok yang fasik lah, kerana mereka masih muslim, mereka masih mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka masih mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi. Tapi disebabkan oleh perangai jahat mereka melanggar segala peraturan-peraturan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. As long as mereka tidak menghalalkan apa yang haram dan juga tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka tetap dipanggil sebagai seorang muslim. Cuma mereka dipanggil sebagai muslim yang fasik ataupun muslim yang jahat. Orang fasik boleh jadi membawa kepada kekufuran, dan orang fasik boleh jadi tidak membawa kepada kekufuran, tapi kejahatan itu tetap dikira sebagai sebuah kejahatan. Begitu. Bila kita sebut tentang fasik tidak semestinya kafir. Tapi bila kita sebut tentang kafir, sudah pasti dia merupakan orang yang fasik. Kerana jenayah yang terbesar dalam agama ini ialah apabila kita menyembah
sesuatu yang selain daripada Allah dan mengiktiraf sesuatu selain daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jalan selamat yang perlu dipilih oleh kita ialah menjauhi syirik. Menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, menjauhi perbuatan-perbuatan fasik, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran. Seterusnya melakukan amalan soleh dan mengerjakan ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak diiringi dengan amalan soleh tidak akan membuahkan sebarang faedah. Dan bukanlah hak sesiapa ataupun hak mana-mana bangsa untuk mengatakan bahawa mereka sahajalah yang berhak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang lain. Kerana apa? Kerana nak tahu kita dapat rahmat ataupun tidak dapat rahmat dari sisi Tuhan adalah berdasarkan kepada sejauh mana kita mengikuti titah perintah dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-114 dan juga ayat yang ke-115 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang satu golongan yang zalim yang cuba untuk menyekat orang ramai daripada menggunakan masjid-masjid Allah ataupun menggunakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Jadi para ulama tafsir ataupun ulama-ulama yang kita kata bergelumang dalam bidang tafsir mempunyai dua kecenderungan pada keterangan munasabah ayat ini dengan ayat-ayat yang terdahulu. Kata mereka, pertama, ayat-ayat yang terdahulu yang telah kita baca sebelum ini menyatakan tabiat kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani yang saling tuduh menuduh antara satu dengan yang lain sebagai golongan yang tidak mempunyai pegangan yang benar. Jadi kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang tidak betul dari segi perjalanan mereka kalau mengikut neraca yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpecah belah dan dalam masa yang sama berpegang kepada kepercayaan khurafat dan juga kepercayaan dongeng. Kristianiti ataupun Nasrani yang menyebabkan mereka percaya bahawa Nabi Isa itu merupakan anak Tuhan kerana mereka terpengaruh dengan pegangan-pegangan yang dipegang oleh masyarakat Rom purba yang menganggap bahawa dewa ataupun Tuhan boleh menjelma dalam rupa ataupun dalam bentuk manusia. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita Mak Saleh, kan, cerita Thor, cerita Zeus dan sebagainya, semua itu merupakan cerita-cerita yang menunjukkan tentang dewa orang-orang Rom suatu ketika dahulu. Zeus itu apabila dia melakukan hubungan dengan manusia, maka melahirkan anak yang dikatakan sebagai anak itu separuh manusia dan juga separuh Tuhan, yang dinamakan sebagai Hercules. Hercules itu merujuk kepada separuh Tuhan dan juga separuh manusia, kerana dia merupakan anak Zeus. Yang merupakan dewa halilintar ataupun dewa yang tertinggi dalam kalangan masyarakat Rom. Apabila Nabi Isa alaihissalam, ketika mana Nabi Isa membawa agama Nasrani, setelah golongan-golongan Yahudi melancarkan propaganda terhadap Nabi Isa alaihissalam, lalu akhirnya pemerintah ataupun pembesar yang berada di kawasan Palestin pada ketika itu menyeru supaya Nabi Isa alaihissalam dibunuh. Lalu akhirnya mereka menangkap seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, kemudian diletakkan di tiang salib dan mati di tiang salib. Okey. Jadi bila mati di tiang salib itu, mereka menganggap Isa itu merupakan mereka menganggap bahawasanya Jesus Christ itu merupakan orang yang telah mati di tiang salib. Sedangkan hakikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa. Lalu muncul seorang lelaki yang bernama Paulus. Dia merupakan pengasas kepada agama Kristian. Dia yang mula-mula bawa idea dan juga doktrin bahawasanya Isa itu merupakan anak Tuhan, ataupun Jesus Christ itu merupakan anak Tuhan yang diutuskan ke muka bumi untuk apa? Untuk disalib di tiang salib untuk menebus dosa yang dilakukan oleh Adam dan juga Hawa ketika mana berada di syurga. Dosa mereka adalah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dicampakkan ke bumi. Jadi dia kata Isa itu merupakan anak Tuhan yang ditiupkan dalam rahim Mary ataupun Maryam. Kemudian bila dilahirkan,
Tujuan dia dilahirkan itu adalah untuk menebus original sin ataupun dosa warisan. Lalu akhirnya dia bawa doktrin itu ke dunia barat. Orang-orang barat mempercayai doktrin tersebut disebabkan apa? Sebab mereka sebelum daripada kedatangan Paulus pun mereka percaya bahawasanya Tuhan ataupun dewa mereka boleh menjelma dalam rupa manusia. Jadi senanglah kerja Saulus ataupun Paulus pada ketika itu untuk menyebarkan dakwah Kristian dia, dan dia menjadi seolah-olah the Godfather. The Godfather. Kalau kita ketua kongsi gelap, dia yang paling teratas sekali, taiko yang terbesar dalam agama yang dibawa olehnya pada ketika itu di dunia Rom ataupun di dunia barat. Lalu berkembanglah Kristianiti sehingga hampir keseluruhan wilayah Eropah pada ketika itu. Jadi disebabkan oleh dongengan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia menjadi sesuatu yang bersifat kepercayaan, dan mereka pegang dengan sungguh-sungguh dongengan tersebut. Sehingga akhirnya dibuatkan apa? Dibuatkan tiang salib, replika tiang salib, dan dibuat patung Jesus yang dianggap telah mati di tiang salib itu sebagai sebuah pengorbanan untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan itu hanyalah sebuah dongengan semata-mata. Kalau mereka semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya, dan mereka tetap menyatakan perkara itu merupakan perkara yang benar. Jadi tuduh-menuduh biasanya dikaitkan pula dengan isu-isu lain, sehingga kepada perkara yang tiada kena-mengena dengan isu pokok juga turut diheret bagi memenuhi kehendak mereka yang menyempitkan kebaikan itu hanya pada kumpulan mereka semata-mata. Mula-mula dia bergaduh pasal benda ni, tapi lama-kelamaan dia akan masuk kepada benda-benda lain yang kadang-kadang tak ada kaitan pun. Perbalahan yang bersifat sementara akhirnya menjadi perbalahan yang bersifat pribadi, sehingga akhirnya langsung tidak bertegur sapa, bermasam muka, dan langsung tidak boleh duduk sekali untuk mengadakan sebuah perbincangan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Jadi kehadiran ke masjid juga turut disekat oleh pihak yang berteringkah. Padahal masjid itu hanya layak dimakmurkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kaitan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ayat ini dengan perangai orang Yahudi sebelum daripada ini. Jadi ayat-ayat ini pula, yakni ayat yang tentang masjid tadi, menyatakan perselisihan pendapat tidak seharusnya membawa isu-isu seperti menghalang kehadiran orang lain ke masjid untuk beribadah, dan juga untuk meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh para ulama-ulama tafsir tentang mengapa ayat ini diturunkan selepas Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Manakala pendapat yang kedua, sesetengah mufassirin termasuklah Syekh Qutb rahimahullah, dia lebih cenderung untuk menghubungkan ayat ini dengan ayat yang terdahulu yang mencela kaum Yahudi yang telah melakukan kempen-kempen jahat ataupun propaganda jahat untuk meragukan orang Islam terhadap perintah Allah, termasuklah perintah mengubah arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah, yakni binaan yang paling tua dalam sejarah dunia. Jadi disebabkan mereka lakukan propaganda tersebut, mereka tak nak orang beribadah pada kiblat yang betul. Lalu akhirnya timbul perasaan confused dan juga ragu-ragu dalam jiwa orang-orang yang beriman tentang arah kiblat yang mana yang sepatutnya mereka lakukan, sehingga kadang-kadang membabitkan hati dan juga perasaan mereka, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan yang mendalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masjid. Jadi perintah ini amat memanjatkan dan mengecewakan mereka, kerana selama ini mereka berasa bangga melihat umat Islam turut menghala ke kiblat yang sama dengan kiblat mereka dalam solat, yakni ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Sebelum daripada Allah memerintahkan untuk dihadapkan kiblat itu ke arah Kaabah di dalam Masjidil Haram. Bagaimanapun setelah Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya berkiblat ke Baitul Maqdis selama kira-kira 16 bulan semenjak peristiwa hijrah ke Madinah, maka turunlah wahyu yang memerintahkan Rasulullah SAW mengubah kiblat mereka dengan menghalakan ke arah Baitullah. Yang pertama dibina dengan perintah Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ayat ini
menyesali, ataupun ayat ini menunjukkan satu bentuk kekesalan. Maknanya ayat ini nak bagi tahu tentang, kita kata nak bagi tahu tentang apa yang dibuat oleh orang Yahudi itu tak betul. Dan seolah-olah ayat ini nak bagi tahu kepada kita, inilah perangai Yahudi yang sebenar. Jadi ayat ini menunjukkan kekesalan terhadap sikap kaum Yahudi yang cuba untuk menghalang umat Islam daripada menghala ke Masjidil Haram ataupun Baitullah sebagai kiblat baru dengan propaganda yang keji dan perbuatan yang demikian itu. Kata para ulama, termasuk dalam erti kata menyekat orang hadir ke Masjid Allah dan menahan orang ramai untuk beribadah kepada Allah, juga mengandungi maksud meruntuhkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lah, kalau kita tak suka kepada imam Masjid Ikhlasiyah contohnya, kita pun cerita ke orang, oh imam tu semayang tak betul, imam tu baca ni tak betul, imam ni baca tu tak betul, imam tu doa tak betul. Sampai-sampai orang pun tak berapa yakin dengan imam tersebut, lalu akhirnya orang tak pergi ke masjid disebabkan oleh berita-berita buruk ataupun perkara-perkara yang tak baik yang kita bawa. Sedangkan apa yang dibuat oleh imam itu semuanya betul. Bacaan dia betul, doa yang dia baca betul, itu betul, ini dan juga betul. Maka pada ketika itu kita termasuk dalam kategori seperti mana yang dikehendaki oleh ayat ini, yakni orang-orang yang zalim yang menghalang orang lain daripada mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kalau imam itu memang betul-betul tak betul, betul-betul tak betul, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, perangai hudur pula. Bila anak makmum, ataupun bila anak Korea nak pergi minta tanda tangan ataupun nak pergi minta itu dan juga ini, kena maki dulu sebelum dapat kita kata sebelum dapat tanda tangan dan sebagainya. Ataupun imam tu buat perangai yang bertentangan dengan akhlak Islam, maka pada ketika itu kita berhak untuk menyatakan kebenaran dan kita berhak untuk mendesak pihak-pihak yang berwajib untuk menggugurkan imam tersebut. Dan pada ketika itu kita tidak dinamakan sebagai golongan yang termasuk dalam kategori-kategori yang zalim. Maknanya dia ada konteks dan juga keadaan dia. Kenapa golongan Yahudi dikatakan zalim? Kerana mereka melancarkan propaganda untuk buat orang ragu dan untuk buat orang confused, sehingga menjadikan arah perubahan kiblat itu sebagai sasaran dalam propaganda keji yang dilakukan oleh mereka. Maka disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Jadi ayat di atas secara tidak langsung mengingatkan kewajiban memelihara masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang berlaku sesama manusia, salah faham, krisis keluarga, apalagi perbezaan pendapat dalam isu politik, perbezaan itu dan juga perbezaan ini, termasuklah isu-isu sampingan yang lain. Dia kata tidak harus melibatkan masjid dan juga tidak harus melibatkan para jemaah yang maknanya masjid mesti kekal fungsi dia sebagai tempat untuk menyatukan umat dan juga tempat untuk membesarkan serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah pikisan sama sekali tidak boleh dibawa ke dalam masjid sehingga meruntuhkan dan juga merosakkan usaha yang dibina ataupun merosakkan falsafah yang berkait dengan masjid, yaitu untuk membangunkan umat, menyatukan umat dan menjadikan umat ini berada dalam kiblat yang satu. Jadi masjid itu adalah rumah Allah, tempat umat Islam menjalani amal ibadah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, siang dan juga malam. Di rumah ini mereka berkumpul untuk solat fardu berjemaah dan solat Jumaat, bagi menyatakan kepatuhan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjernihkan hati dan juga fikiran, di samping amalan-amalan lain seperti iktikaf, zikir, membaca Al-Quran dan lain-lain lagi, mengaji Al-Quran, menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi amalan ini sangat dialu-alukan oleh ajaran Islam. Malah ia menjadi tujuan utama pembinaan sesebuah masjid di setiap kampung dan juga di setiap daerah. Jadi umat Islam dituntut agar memakmurkan masjid dengan amalan-amalan yang menerjemahkan kehidupan sebenar masyarakat Islam.
Apa amalan-amalan yang menerjemahkan kehidupan sebenar masyarakat Islam? Antaranya ialah berkasih sayang. Walaupun kita berbeza dalam beberapa segi dan juga berbeza dalam beberapa perkara, ataupun berbeza kedudukan, pangkat dan juga jawatan, juga tidak seharusnya menghalang kita untuk berkasih sayang. Sama ada orang itu merupakan warga negara ataupun bukan warga negara, masjid kita jadikan sebagai tempat untuk mengeratkan hubungan antara sesama insan yang mempunyai akidah dan juga kepercayaan yang sama, yakni kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan kita dan kepercayaan kepada Rasulullah sebagai Nabi kita. Kita jadikan tempat ini sebagai tempat untuk mengeratkan hubungan antara sesama umat Islam. Berkasih sayang. Berkasih sayang, tidak ada beza antara seorang pengurusi dengan seorang Syiah. Tidak ada beza seorang Bilal dengan seorang timbalan Bilal. Kerana apa? Kerana kesemuanya datang ke sini adalah bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang yang unggul antara satu sama lain, dan seterusnya bersama-sama untuk berpegang tangan, berbimbingan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, bahawasanya apabila selesai orang beriman masuk ke dalam syurga dan selesainya ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka pada ketika itu orang-orang beriman dia akan mencari balik teman-teman yang pernah mereka kenali sewaktu berada di dunia suatu ketika dahulu. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Mereka mengerjakan amal ibadah dengan baik sesama mereka. Mereka pergi menunaikan haji, mereka berpuasa, mereka bersolat. Lalu bila dia tengok kawan-kawan yang pernah bersama-sama dengan dia tiada di syurga bersama-sama dengan dia cari tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Cari tak jumpa. Lalu akhirnya mereka pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertanya, ya Allah, wahai Tuhanku, di mana sahabat-sahabat kami? Lalu Allah kata, tengok di dalam neraka. Bila tengok dalam neraka, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, wujud sungguh kawannya. Bagi tahu lagi, mengadu lagi, ya Allah, sesungguhnya sahabat-sahabat kami berada dalam neraka. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi ke neraka dan tarik mereka keluar. Sehingga yang tinggal dalam neraka itu mereka-mereka yang tidak memiliki sedikit pun sisa-sisa daripada kebaikan. Lalu orang-orang yang beriman pergi heret semua kawan-kawan dia, heret keluar daripada neraka, bawa mereka mandi dengan air kehidupan yang dinamakan sebagai ma'ul hayat, sehingga tumbuh kembali anggota-anggota badan mereka yang terbakar. Lalu akhirnya mereka berpimpingan tangan menuju masuk ke dalam syurga bersama-sama. Sebab apa? Sebab kasih sayang yang telah mereka bina di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, telah membuatkan terbinanya sebuah kasih sayang yang unggul di hari akhirat kelak. Apabila sahabat-sahabat yang beriman menyelamatkan sahabat-sahabatnya dan juga menyelamatkan sahabat-sahabatnya yang berada di dalam neraka untuk menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita kehendaki daripada sebuah perhubungan ini. Itulah yang kita kehendaki daripada pertemuan kita pada tiap-tiap malam ketika mana kita mengerjakan salat jemaah, adalah untuk mewujudkan hubungan kasih dan juga sayang sesama insan yang bakal membawa kita menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Tolong menolong, selain daripada kasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati antara seorang dengan yang lain. Jika di masjid para jemaahnya gagal mewujudkan suasana yang bersih, aman dan juga damai, maka di mana lagi tempat yang boleh diwujudkan suasana sebegini? Dan mungkin itulah juga antara hikmah pembinaan masjid sebagai agenda pertama Rasulullah SAW sebaik sahaja tiba di Madinah selepas daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Kerana di sana apabila ada satu masjid itulah yang akan menjadi pusat kegiatan orang Islam dan seterusnya mampu untuk memecahkan bongkar ais antara mereka. Bongkar ice breaking. Kalau kita pergi program motivasi kan, dia panggil ice breaking. Memecahkan bongkar ais. Kenapa nak kena pecahkan bongkar ais ni, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah? Supaya akhirnya mereka boleh saling rapat, berkenal-kenalan antara satu sama lain,
dan akhirnya mewujudkan hubungan kasih sayang antara sesama, hubungan kasih sayang antara sesama insan. Hubungan kasih sayang sesama insan. Dan sebab itulah Rasulullah SAW membina masjid, dan masjid itu merupakan pusat kegiatan bagi orang-orang yang beriman pada ketika itu. Sebab itu kata Ramli Sarip, boleh kata dia menulis bukan kerana nama, tapi kerana sifat kasih sesama insan. Kenapa sifat kasih itu perlu ada? Kerana dengan sifat kasih inilah yang akan menjadikan teguran kita teguran ikhlas, yang akan menjadikan bantuan kita bantuan yang ikhlas, yang akan menjadikan kritikan kita adalah kritikan yang ikhlas, bukan semata-mata untuk menjatuhkan orang yang kita kasih dan juga orang yang kita sayang. Maka sebab itu kasih sayang ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dia perlu dibina dengan suasana dan juga semangat yang unggul, supaya akhirnya kasih sayang itu mampu menggerakkan kebaikan antara sesama insan. Perhimpunan di masjid dengan tujuan untuk mengeratkan persaudaraan Islam. Dengan tujuan untuk mengeratkan persaudaraan Islam sangat sesuai. Kerana perhimpunan di tempat-tempat lain seperti kelab ataupun rumah-rumah kabilah tidak dapat memenuhi tuntutan seperti mana yang dikehendaki oleh Islam. Perhimpunan di markas-markas ataupun perhimpunan di bilik-bilik gerakan, dia hanya tertumpu kepada puak dia, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Tapi apabila kita duduk di surau, kita duduk di masjid, maka dia merangkumi keseluruhan umat Islam, sehingga akhirnya elemen-elemen yang dikehendaki oleh Islam itu dapat dipenuhi. Jadi oleh sebab matlamat penghayatan masjid begitu tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa ciri-ciri orang yang layak untuk memakmurkan masjid yang sebenar-benarnya adalah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata orang-orang yang layak untuk memakmurkan masjid ini, Allah kata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah kata sesungguhnya yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tak lain dan juga tidak bukan ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian mereka ini mendirikan salat. Kerana masjid ini tujuan dia dibina adalah untuk menunaikan salat berjemaah, kemudian menunaikan zakat. Dan dalam masa yang sama dia ini merupakan orang yang tidak takut, melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mereka sanggup meninggalkan kepentingan dunia semata-mata untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka lah orang yang diharapkan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang layak untuk memakmurkan masjid Allah ni, Allah dah bagi tahu dah ciri dia. Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dalam arti kata mereka ini jaga hubungan dengan Allah, mereka jaga hubungan dengan manusia, dan dalam masa yang sama mereka takut untuk melakukan kejahatan-kejahatan kerana besarnya perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut untuk menyelewengkan dana kapek. Mereka takut untuk menyelewengkan tabung masjid. Mereka takut untuk menyelewengkan minit mesyuarat. Mereka takut untuk memulakan pertelingkahan dan juga perpecahan atas agenda pribadi. Kerana apa? Kerana mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan mereka faham seandainya mereka melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Maka kata Allah, mudah-mudahan mereka inilah yang akan menjadi termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi bagi memastikan cita-cita luhur ini tercapai, baginda Rasulullah SAW menggariskan kepada kita beberapa etika ataupun beberapa nilai ataupun beberapa peraturan yang berkait dengan akhlak yang khusus kepada pengunjung-pengunjung masjid.
supaya ketenteraman sentiasa terpelihara. Antaranya melarang daripada berbuat isyan. Melarang menjadikan masjid-masjid itu seperti pasar. Melarang menjadikan masjid-masjid, yakni tempat dewan, ruang utama untuk solat itu seperti pasar. Adapun kawasan parking dan sebagainya, itu pun masih ada perbincangan dalam kalangan para ulama. Kalau boleh dielakkan, elakkan. Tapi kalau anda kata boleh dikawal suasana dia, maka ada sebahagian ulama yang membenarkan berjual beli dalam masjid dan juga surau. Kerana apa? Kerana yang dimaksudkan dengan berjual beli di sini merujuk kepada berjual beli yang boleh mengganggu ketenteraman orang untuk datang berjemaah dan juga mendapatkan solat yang khusyuk. Orang akan ada semayang, kita ada 3-10, 3-10, 3-10. Murah, lelong. Lalu tiba-tiba punya surah kapal lama kan. Tiba-tiba bunyi macam tu. Jadi dia akan mengganggu ketenteraman kita dalam solat. Dia akan mengganggu konsentrasi kita. Maka sebab itu dilarang untuk berjual beli. Kalau mencetuskan kita kata kekecohan dan juga kebisingan, membawa masuk orang yang kurang siuman dan sebagainya. Ini kerana kehadiran mereka mengganggu ketenteraman para jemaah. Dan setiap orang hendaklah memastikan masjid itu sentiasa terkawal, bersih daripada sampah sarap dan kotoran yang boleh membangkitkan rasa jemu dan kurang senang dalam kalangan para jemaah masjid. Maka atas dasar inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baginda menyarankan kaum lelaki yang ingin ke masjid, terutamanya pada hari Jumaat, supaya memakai wangi-wangian bagi mengelakkan bau yang tidak disenangi para jemaah yang berada di masjid. Dihukumkan makruh siapa-siapa yang makan bawang putih. Bawang putih dia bukan makanan yang haram, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia makanan yang harus. Tetapi kenapa tak dibenarkan untuk makan sebelum memasuki solat? Sebab takut mengganggu orang yang bersolat bersama-sama dengan kita akibat daripada bau mulut setelah memakan bawang tersebut. Dimakruhkan, bukan diharamkan, dimakruhkan. Sedangkan asalnya hukum memakan bawang itu adalah harus, dibenarkan sahaja, bukan tak dibenarkan. Tapi kenapa dimakruhkan? Sebab takut mengganggu orang yang berada di sisi kita pada saat mengerjakan solat. Okey? Jadi oleh sebab itu, digalakkan kaum lelaki, digalakkan untuk memakai pakaian yang cantik dan juga pakaian yang indah-indah ataupun pakaian yang baik-baik. Pakaian yang cantik di sini bukan bermaksud pakaian yang baru, tapi pakaian yang elok, bersih dan sopan serta menutup aurat. Kenapa? Untuk mengelakkan orang mempunyai persepsi yang tidak baik terhadap umat Islam dan juga terhadap pakaian yang dimiliki oleh umat Islam. Penulis berpendapat, dia kata, kempen-kempen politik seperti yang diketahui umum pada masa ini. Bila lagi dikarang kitab? Dikarang kitab ni pada tahun 2008. Pada tahun cetakan pertama 2008. Sama ada kerajaan maupun pembangkang adalah termasuk antara amalan yang bertentangan dengan tujuan sebenar pembinaan masjid. Bercakap pasal politik Islam dalam masjid, yang itu tak salah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana politik Islam ni dia lebih kepada apa yang bersifat pentadbiran, how to manage the people, bagaimana untuk menguruskan rakyat, bagaimana untuk mewujudkan good governance dan sebagainya. Jadi it's okay, no problem. Tapi masalah bila dia datang atas nama parti politik dan saling memburuk-burukkan antara satu sama lain, itu kalau boleh elak-elakkan. Elak-elakkan kerana dia bertentangan dengan tujuan sebenar pembinaan masjid. Para jemaah hari ini perlu dididik terlebih dahulu memahami asas-asas fardu ain dalam Islam. Asas-asas akidah dulu. Asas-asas akidah terlebih dahulu. Sebelum kita nak bawa kepada sesuatu yang lebih luas. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kalau kita tak mendalam asas-asas ini, dia boleh membawa kepada perpecahan yang teruk hanya atas nama perbezaan parti politik antara kedua-dua pihak. Kempen-kempen politik selalunya didorong oleh rasa marah yang tidak terkawal terhadap lawan. Pemarah selalunya kurang waras dalam pertimbangan-pertimbangan.
Lalu dia bertindak sesuka hati dan bertindak dalam apa jua keadaan bagi melepaskan tekanan perasaan dan juga kegeramannya terhadap pihak lawannya. Maka di situ timbullah perkataan-perkataan yang berbentuk fitnah, timbullah perkataan-perkataan yang berbentuk mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan dia. Di situ timbullah perkataan-perkataan yang menyeru ahli jemaah untuk kalau orang ini datang, kita balik, kita jangan datang ke masjid dan juga surau dan sebagainya. Maka bila timbul perkara-perkara yang sebegitu, dia melahirkan perpecahan yang teruk dalam kalangan umat Islam. Dia berpolitik, yes, it's okay, berpolitiklah. Tetapi bila tiba masuk bab yang berkait dengan persaudaraan, kasih sayang, nak rewang sama-sama, nak korban sama-sama, maka kita duduk bersama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana asas utama masjid ini dibina adalah untuk mengukuhkan hubungan ukhuwah persaudaraan antara sesama umat Islam. Okey, dalam sejarah Islam, masjid memainkan peranan yang cukup berkesan dalam usaha mendidik manusia dan memupuk hubungan kasih sayang dan kemesraan antara manusia. Sehubungan dengan itu, kita perhatikan Masjidil Haram. Kita tengok Masjidil Haram yang merupakan titik pertama bagi pertumbuhan masyarakat Hijaz, yakni masyarakat Arab yang berada di Mekah. Kita tengok dalam sejarah bila Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Daripada lembah yang gersang, Mekah berubah menjadi kota metropolitan pada ketika itu, sehingga akhirnya menjadikan Mekah sebagai tempat untuk mengumpul hasil, sehingga akhirnya apabila tiba satu masa orang-orang Mekah lupa ajaran Nabi Ibrahim, lupa ajaran Nabi Ismail, lalu akhirnya mereka menyembah berhala. Padang pasir yang gersang, padang pasir yang tandus pada ketika itu berubah menjadi sebuah kota, disebabkan oleh pembinaan Kaabah ataupun pembinaan masjid yang pertama, yaitu Masjidil Haram. Al-Quran menggambarkan hakikat itu dalam firman Allah yang bermaksud dalam surah Ali Imran. Dia kata bahawa bangunan inna awwala baitin, sesungguhnya bangunan yang terawal dibina untuk orang ramai ialah bangunan masjid yang ada di Mekah, yakni suatu tempat yang penuh keberkatan dan juga merupakan tempat yang menjadi suluhan hidayah kepada seluruh manusia. Dan begitu juga ketika mana Rasulullah SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah, bangunan pertama yang didirikan ialah masjid. Bukan sahaja dijadikan tempat ibadah, tetapi disitulah tempat perhimpunan, dewan permusyawaratan dan juga majlis dialog. Tempat untuk dijadikan sebagai majlis dialog untuk menyelesaikan masalah ummah dan juga negara. Kemudian di sekitar masjid pula didirikan rumah untuk isteri-isteri baginda. Dan setelah itu, para sahabat Nabi SAW juga membina rumah-rumah kediaman mereka. Jadi kawasan perumahan ini semakin lama semakin maju, dan akhirnya dia menjadi sebuah negeri yang besar dan juga sebuah negeri yang maju, yang dinamakan sebagai Madinah Munawwarah. Manakala di Palestin pula, kita dapati Masjidil Aqsa, sangat masyhur dalam sejarah purba, dan kini menjadi tanggungjawab seluruh umat Islam untuk membebaskannya daripada penaklukan Israel. Masjid ini merupakan sebuah masjid yang utuh dan pernah membentuk sebuah masyarakat dan umat yang besar di dunia pada zaman kegemilangannya. 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa, merupakan masjid-masjid yang masyhur yang diberi kedudukan yang tinggi dalam agama kita, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Haza wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi, tidak dituntut untuk kita bersungguh-sungguh untuk berkunjung ataupun melakukan ziarah, melainkan ketiga buah masjid ini sahaja. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Haza, masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ketiga-tiga masjid ini, bila kita pergi berziarah, bila kita pergi bersolat padanya, maka dia ada fadilat-fadilat dan juga kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Adapun masjid-masjid lain, masjid di Pakistan ke, masjid di Hadramaut di Yaman ke, ataupun mana-mana masjid yang lain selain dari 3 masjid ini,
dia tidak seperti mana fadilat dan juga kelebihan yang terdapat pada 3 masjid yang disebut oleh Rasulullah SAW secara khusus ini. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu di sini, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang, dan insya-Allah lepas daripada kita solat Isyak, kita akan buat solat jenazah ghaib khusus untuk almarhum Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nama dia Al-Qaradawi, bukan Al-Qardawi. Qardawi itu kaki hutan. Kaki hutan, Pak. Qardawi. Ada Qaradawi merujuk kepada nama perkampungan dia. Bahkan dia pun pernah menyebut dalam siri-siri syarahan dia kata, ana lastul Qardawi, ana Al-Qaradawi, dia kata. Al-Qaradawi. Aku ni bukan Qardawi, tetapi aku ini adalah Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Niat salat jenazah ghaib, usalli ala mayyiti, usalli nisbah lelaki kan, usalli ala mayyitil ghaib. Sahaja aku sembahyang ke atas mayat yang ghaib, 4 takbirat, 4 rakaat, fardu kifayah. Fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Makmum menjadi makmum ataupun mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Usalli ala mayyitil ghaib. Kalau perempuan, usalli ala mayyitatil ghaibah. Mayyitatil ghaibah untuk perempuan. Tapi sebab dia lelaki, mayyitil ghaib. Mayyitil ghaib. Hazar tu buang. Biasa kita sebut usalli ala hazar mayyiti. Hazar tu buang. Sebab apa? Sebab mayat tu tak berada depan kita. Kalau mayat tu berada depan kita, ala hazar mayyiti, ke atas mayat ini, hazar ini mayat ini. Tapi sebab dia tak ada depan kita, usalli ala mayyiti al-ghaib. Sahaja aku solat ke atas mayat yang ghaib, kemudian kita niatkan nama dia Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, 4 takbirat, 4 kali takbir makmuman lillahi ta'ala. Dan kaifiat dan cara-cara dia sama seperti salat jenazah lain. Cuma yang berbeza, dia tak ada depan mata ya. Dia tak ada depan mata seperti mana kita biasa sembahyang jenazah sebelum daripada ini. Wallahu ta'ala. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang